Selamat pagi, Mas. Terima kasih yang dipertuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih yang dipertua kerana mengizinkan saya untuk turut sama membahaskan bajet 2015 pada kali ini. Suka saya mulakan perbahasan saya dengan memetik sepotong ayat Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada. Dzalika rabbul alamin. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, adakah patut kamu kufur dan engkar kepada Allah, Tuhan yang telah menciptakan bumi dalam masa 2 hari, dan kamu syirik terhadapnya dengan mengadakan sekutu-sekutu baginya? Itulah Tuhan sekalian alam. Dan dia telah jadikan di bumi ini pasak-pasak yang kukuh daripada bukit bukau dan gunung ganan. Dan dia telah memberkati bumi ini dengan segala kebaikan dan kesuburan. Dan dia telah menentukan makanan dan segala bahan keperluan hidup penduduk bumi ini dalam masa 4 hari, pada kadar yang mencukupi dan menyamai hajat yang diminta oleh manusia. Surah Fussilat ayat 9 dan 10. Sadaqallahul azim. Tuan yang dipertua, ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa apabila kita bercakap mengenai belanjawan, perolehan yang negara perolehi, maka kita tidak boleh lari daripada memahami bahawa rezeki yang kita berikan kepada rakyat bukan bermula di Putrajaya, tempat kita mengumpulkan wang. Tetapi kita harus memahami bahawa rezeki itu bermula daripada perut bumi. Bahkan Allah Ta'ala menyebut bahawa rezeki yang disimpan oleh manusia itu berada di langit. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit itu ada rezeki kamu dan ada janji-janji Allah Ta'ala kepada manusia. Jadi kita harus memahami bahawa hakikat kita perlu bergantung, kita perlu beriman bahawa perjalanan ekonomi negara, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan yang kita ingin rakyat kita kecapi, haruslah kita melihat, memandang kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Di situ ada keberkatan, di situ ada janji yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin menyebut mengenai falsafah ekonomi Islam. Apabila dia menyebut mengenai pertumbuhan ekonomi, ukuran kejayaan sesebuah negara di dalam menentukan tahap kejayaan pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Ada 3 perkara yang disebut. Ukuran yang pertama ialah keupayaan pertumbuhan ekonomi negara di dalam mengurangkan kadar kemiskinan di dalam negara. Yang kedua, keupayaan pertumbuhan ekonomi negara di dalam mengurangkan kadar pengangguran dalam negara. Dan yang ketiga ialah keupayaan pertumbuhan ekonomi negara dalam mengurangkan jurang di antara golongan kaya dan golongan miskin, atau wujudnya kesamarataan di dalam pengagihan wang negara. Dan 3 ini adalah menjadi aspek ukuran yang penting di dalam menentukan setiap kali belanjawan negara dibentangkan. Dan kita yakin bahawa dengan krisis, masalah yang berlaku dalam negara kita ini, negara kita masih jauh mencapai kejayaan pertumbuhan ekonomi, walaupun di sana statistik yang dibentangkan kepada kita menunjukkan pada zahirnya, ekonomi makronya kita melihat kejayaan asas, tetapi tidak berlaku di atas di medan yang sebenar apabila kita melihat kepada kehidupan rakyat pada hari ini. Tuan yang dipertua, di dalam Islam juga, kejayaan perbelanjaan pada asasnya adalah bergantung kepada benarnya hasil yang dipungut dan diperolehi oleh kerajaan. Sama ada ia adalah hasil yang halal dan benar. Saya ingin menyentuh 2 perkara. Saya menyebut bahawa apabila seseorang itu berbelanja, maka perbelanjaan dia itu berjaya atau tidak dalam menentukan kejayaan hidup dia adalah bergantung kepada wang yang diperolehinya. Kalau wang yang diperoleh itu adalah daripada sumber yang tidak halal, maka belanjalah banyak mana pun, dia tidak akan diberkati, wang itu akan hilang dan tidak ada kejayaan dalam kehidupan. Begitulah soal negara kita dalam perbelanjaan kita masa kita membentangkan bajet negara. Walaupun banyak mana wang yang kita belanjakan, katakan negara kita mampu
mengutip pendapatan sehingga 300 bilion sekalipun dengan hasil GST, tetapi jikalau hasil itu tidak halal, hasil itu daripada sumber yang tidak bersih, maka banyak mana kita laburkan dalam negara, maka negara kita tidak akan memperoleh keberkatan dan kejayaan dalam negara kita ini. Saya ingin menyentuh dua perkara. Yang pertama, mengenai hak royalti minyak dan gas untuk Kelantan dan Terengganu. Kita bukan hanya bercakap mengenai undang-undang, dan kita bukan hanya bercakap mengenai perjanjian. Bahkan isu royalti ini adalah isu hak. Isu hak untuk mendapatkan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW, sebagaimana juga ayat yang saya baca tadi, menyebut bahawa hak itu lahir bersama dengan kelahiran. Apabila seorang bayi itu lahir, maka lahir bersama bayi itu adalah rezeki bayi tersebut. Dan rezeki itu berada di sekitarnya. Apabila seorang bayi lahir, maka rezeki pertamanya berada di lagu susu ibunya. Apabila bayi itu membesar, maka rezeki itu membesar ke dapur rumahnya. Apabila dia menjadi kanak-kanak, dia menjadi anak muda, maka rezeki itu membesar di sekitarnya. Sehingga apabila dia lulus daripada pelajaran dia bekerja sendiri, mencari rezeki sendiri, tidak lagi bergantung kepada ibu bapa, maka di mana saja dia mencari rezeki di sekitarnya, maka itulah hak rezeki yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin menyebut mengenai hak mendapat royalti. Bukan soal perjanjian di tempat yang pertama. Soalnya adalah hak rakyat Kelantan untuk mencari rezeki. Daripada dulu, Kelantan adalah daratan dan lautan. Para penduduk Kelantan mencari rezeki di bumi Kelantan dan di perairan negeri Kelantan. Sampai beratus batu nautika mereka mencari ikan, mencari rezeki di laut. Maka Tuhan yang menciptakan ikan, Tuhan itulah yang menciptakan minyak. Maka bagaimana dalam masa yang sama dibenarkan para nelayan untuk mencari rezeki di laut dalam jumlah kilometer batu nautika yang jauh, tiba-tiba dihalang minyak daripada negeri Kelantan. Saya yakin bahawa keputusan untuk menyekat royalti minyak Kelantan adalah keputusan politik, bukan berdasarkan kepada perjanjian. Dan kita tahu bahawa ruh perjanjian asal di antara Petronas dan kerajaan-kerajaan negeri. Silakan. Terima kasih Datuk Ketua. Terima kasih Pak Semas. Pak Semas bercakap mengenai royalti, kaitan terus pada tuntutan royalti negeri Kelantan. Saya nak tanya pandangan Pak Semas. Kalau dulu tahun 99 sehingga tahun 2004 di Terengganu pada asalnya ada royalti. Kemudian pusat menarik balik royalti. Kemudian tahun 2004 sampai sekarang ini, royalti diberikan balik kepada kerajaan negeri Terengganu. Jadi pandangan Pak Semas, adakah kalau kerajaan yang merintah Kelantan sekarang ini masih lagi merintah, nampaknya rakyat Kelantan masih dinafikan hak untuk dapat royalti ini? Mohon penjelasan. Ya, terima kasih Kota Bagu. Itu yang saya sebut tadi, bahawa keputusan untuk membatalkan roh perjanjian itu dibuat adalah keputusan politik yang hanya berlaku selepas daripada sifat dendam kekalahan di negeri Terengganu. Disekat keputusan politik. Difahami roh perjanjian itu dengan mudah. Puluhan tahun perjanjian itu difahami dan diterima oleh seluruh rakyat Malaysia, bahawa negeri Terengganu, Sabah dan Sarawak berhak di atas hak rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka. Tetapi oleh kerana datang seorang Perdana Menteri dengan sifat dendam hasil daripada kekalahan di negeri Terengganu, dia buat keputusan, dan keputusan itu seolah menjadi penghakiman daripada mulut seorang Perdana Menteri. Saya yakin bahawa Dewan Yang Mulia ini yakin, kalaulah Yang Amat Berhormat Yang Amat Berhormat Pekan, Pasir Pekan tu Menteri Besar Kelantan, minta maaf, sama-sama Pekan, Yang Amat Berhormat Pekan membuat keputusan untuk memberikan balik royalti kepada negeri Kelantan dan Terengganu. Saya yakin Dewan Yang Mulia ini tidak ada seorang pun ahli yang berhormat yang mengatakan bahawa ia adalah keputusan yang silap. Jadi saya berharap supaya apa yang telah berlaku, dendam politik, apa-apa yang berkait dengan politik, kita tukarlah balik, kembalikan kepada hak. Kerana saya nak kembali kepada asal, iaitu jikalau kerajaan membentangkan bajet dengan jumlah ratusan bilion ringgit, dan satu jumlah daripadanya adalah hasil daripada hak rakyat Kelantan yang tidak diberi, maka jumlah itu adalah jumlah yang tidak diberkati oleh Allah. Maka banyak mana dibentangkan jumlah itu sekalipun, maka tidak ada keberkatan.
belanjalah banyak mana, maka kita tidak akan menyaksikan kejayaan kesejahteraan rakyat yang kita impikan selama ini. Begitu juga dengan isu GST. Saya nak ulas secara ringkasnya mengapa kami Pakatan Rakyat menentang GST, kerana asasnya adalah kesalahan kerajaan memungut cukai itu secara keseluruhan daripada rakyat, dan disebut dalam Islam bahawa dalam apa keadaan sekalipun rakyat miskin tak boleh dipungut cukai daripadanya. Oleh kerana GST bersifat regresif, maka saya, walaupun kerajaan telah mengambil keputusan, Dewan ini telah meluluskan GST. Mas. Ya. Seminit sikit. Bagan serai. Pasir Mas. Okey, guys. Baik, terima kasih. Saya nak minta pendapat Pasir Mas. Ini cerita ambil cukai GST daripada rakyat miskin. Bukankah semua rakyat dah kena SST sebelum ni? Dan dalam GST, perkara-perkara asas yang banyaknya orang, kita kata orang miskin pakai, memang tak dikenakan cukai. Apa pendapat Pasir Mas? Okey, terima kasih. Banyak yang tak kena. Baca. Apabila kami bercakap mengenai sistem percukaian dalam Islam, saya tidak hanya merujuk kepada GST. SST pun sama, cuma GST ini lebih teruk. Lebih teruk kerana dia bersifat memungut. Itu asasnya. Apabila kerajaan mengadakan pengecualian, maka orang miskin akan tetap kena pada barangan yang tidak dikecualikan. Jangan kata yang dikecualikan itu saja yang orang miskin beli. Orang miskin juga akan beli barang yang tidak dikenakan. Jadi saya hanya minta bahawa walaupun kerajaan kita telah meluluskan GST dilaksanakan pada tahun depan, kerajaan mesti terus menilai sistem cukai yang kita laksanakan dalam negara kita supaya dia lebih menepati, dan akhir sekali orang miskin disisihkan daripada dipaksa membayar cukai yang tidak boleh dilaksanakan di dalam agama. Itu Pasir Mas, sikit lagi. Halal. Sikit lagi. Masih. Terima kasih. Itu yang betul. Saya nak minta pendapat Pasir Mas sekali lagi. Sebab apa ini GST ni orang miskin tidak dipaksa untuk bayar teks. Sebab GST ni adalah cukai kepenggunaan dan cukai pengistiaraan penggunaan. Jadi orang-orang yang banyak duit, orang kaya yang guna banyak barang yang akan kena. Orang miskin tak kena. Saya nak ulang sekali. Kita tak boleh kelirukan. Okey, Muhammad. Saya mungkin, kawan saya akan jawab. Saya nak sentuh sikit saja soal GST. Saya hanya nak sebut bahawa dari sudut hukumnya kita berhadapan dengan masalah kesalahan kerajaan memungut daripada orang-orang miskin. Mungkin kawan-kawan saya yang lebih mahir akan mengulas dengan lebih lanjut, insya-Allah. Saya terpaksa minta maaf kerana masa. Saya berbuk masa, ya. Kemudian itu yang saya sebut mengenai perlunya kerajaan meneliti pendapatan yang mereka perolehi. Jangan bersungguh-sungguh menekan rakyat untuk mencapai satu jumlah yang diperlukan oleh kerajaan, kerana kalau ianya tidak diberkati, pungutlah banyak mana pun, kita tak akan rasa cukup. Nafsu terus memboroi bagi orang yang tak kenal halal dan haram. Tuan Yang Dipertua, kemudian saya ingin menyentuh mengenai isu anak muda. Yang pertama, isu PT-PTN. Saya ingin menyentuh isu berkaitan dengan pembayaran pinjaman pendidikan PT-PTN yang diumumkan kerajaan dalam bajet 2015 baru-baru ini. Saya ingin menyatakan rasa bimbang saya mengenai kemampuan para peminjam untuk menjelaskan hutang mereka dalam keadaan ekonomi negara yang semakin menekan menjelang pelaksanaan sistem percukaian GST pada April tahun depan, tahun hadapan, dan juga penarikan subsidi petrol dan sebagainya. Menurut laporan ekonomi 2014-2015, kerajaan menjangkakan peningkatan kadar inflasi sekitar 4 sehingga 5% susulan pelaksanaan GST dan pengurangan subsidi bahan aktif. Fakta ini turut disokong oleh RSB Research Institute yang menjangkakan peningkatan kadar inflasi pada kadar 4.2% pada awal tahun hadapan. Kenyataan ini sekaligus membayangkan tekanan ekonomi yang akan melanda rakyat. Dalam keadaan sebegini, adakah tawaran rebate dan diskaun yang dikemukakan oleh pihak kerajaan itu dilihat sesuatu yang telus bagi membantu para peminjam, atau hanya sekadar mahu terus mencekik duit daripada poket anak muda? Dalam hal ini suka saya mencadangkan dua perkara. Yang pertama, hapuskan kos pentadbiran 1 sehingga 3% secara keseluruhannya dalam PT-PTN. Perlu difahami bahawa illah kepada haramnya riba adalah pada faedah dan lebihan, sama ada kecil atau besar, yang dibuat semasa kontrak
atau kerana kelewatan pembayaran hutang, sama ada berbentuk wang, barang atau lain-lain. Kecilnya jumlah lebihan itu tidak membawa apa-apa makna untuk menidakkan maksud riba itu sendiri. Majlis Penasihat Syariah Sedunia di bawah Accounting dan Auditing Organization for Islamic Financial Institution menetapkan bahawa kos pentadbiran dalam bentuk peratusan ini tidak termasuk dalam Al-Qardul Hasan dan jelas ia adalah juga tidak diizinkan oleh syarak. Maka saya menyeru kepada penghapusan kos pentadbiran pinjaman PT-PTN secara total dan kos pentadbiran itu diserapkan sepenuhnya sebagai tanggungan kerajaan. Tidak rugi kerana kerajaan telah pun berbaloi dan untung besar dengan kejayaan pelaburan kerajaan di dalam pembinaan modal insan dan pendidikan anak muda negara. Ya, boleh kedua, teruskan, ya, Mat. Ya, terima kasih. Ya. Perkara kedua yang saya ingin cadangkan adalah melanjutkan tempoh pembayaran kepada tahun berikutnya dengan tawaran rebate dan diskaun yang sama. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika orang yang berhutang itu sedang mengalami kesempitan hidup, maka berilah tempoh sehingga dia lapang hidupnya, dan sebaliknya bahawa kamu sedekahkan hutang itu kepadanya adalah lebih baik untuk kamu kalau kamu mengetahui pahala yang besar yang kamu akan dapati kelak. Saya tegaskan sekali lagi bahawa tawaran rebate dan diskaun yang dikenakan kepada pembayaran yang dibuat pada tahun ini, pada tahun hadapan tidak langsung dapat membantu meringankan beban para peminjam. Ini kerana beban inflasi yang bertambah seperti mana yang saya sebutkan sekejap tadi. Tuan Yang di-Pertua, saya ingin menyentuh mengenai isu pemulihan dadah yang semakin kurang diberikan perhatian oleh kebanyakan kita pada hari ini. Saya merasa sangat bimbang apabila kementerian mengeluarkan satu dapatan yang menunjukkan 48.2% daripada 35,000 banduan adalah daripada kalangan penagih dadah. Jenayah-jenayah ragut, menyeludup, mengedar dadah, merompak, pecah rumah, menyamun semakin berluasa di dalam masyarakat kita hari ini, dan ini disebabkan oleh para penagih tadi, ketagihan dadah yang menyebabkan mereka sanggup melakukan jenayah-jenayah tersebut untuk mendapatkan wang bagi mendapatkan stok dadah. Meskipun pada sudut jumlah ini lebih kecil daripada tahun sebelumnya, namun ia masih berada di paras yang agak membimbangkan, apatah lagi golongan belia yang berumur di antara 19 hingga 39 tahun adalah golongan teramai yang terlibat dengan najis dadah. Tuan Yang Bertua, penagihan dadah adalah satu bentuk penyakit psikobiososial yang telah menyebabkan seseorang itu menghadapi masalah terhadap kebergantungannya secara fizikal dan psikologi terhadap dadah. Maka rawatan yang sangat sesuai diperlukan untuk memulihkannya. Saya tidak berapa bersetuju dengan langkah kerajaan untuk memberikan sejenis dadah jenis metadon bagi menggantikan ketagihan seseorang kepada dadah jenis heroin dan morfin. Metadon adalah jenis dadah kelas A yang turut mempunyai kesan langsung terhadap tubuh, walaupun ia mampu menghilangkan rasa ketagih seseorang. Ya, bagaimana? Habiskan, ya, Mat. Ya, masa dah habis, ya, Mat. Habiskan. Saya sudahkan yang isu dadah. Bagaimana kita mampu merawat, memulihkan seseorang penagih dadah dengan dadah yang lain? Proses psikospiritual adalah satu langkah yang sangat baik dalam proses merawat penagih. Ini adalah satu bentuk terapi yang menyepadukan unsur rohani dan usaha merawat dan memulihkan penagih. Ia turut diakui oleh pakar-pakar terapi dalam negara kita. Saya menggesa kerajaan agar meneliti, mengkaji dan memperkembangkan lagi kaedah psikospiritual ini bagi menjadi satu trust utama dalam menyelesaikan masalah rawatan pemulihan bagi penagih dadah tersebut. Pembinaan semula jati diri para penagih inilah yang akan memberi kesan besar terhadap kejayaan usaha-usaha pemulihan yang lain termasuk latihan-latihan keusahawanan dan bantuan modal awal yang mereka perlukan untuk memulakan hidup baru. Dan terakhir, Tuan Yang Di-Pertua, mengenai Pasir Mas, sikit saja. Pasir Mas berkembang pesat dengan pertumbuhan taman-taman, dan yang terbaru ialah Bandar Baru Pasir Mas. Isunya ialah isu jalan raya, kesesakan jalan raya yang menghimpit rakyat Pasir Mas dan sekitar setiap hari. Saya memohon agar pihak kerajaan dapat meluluskan peruntukan yang pada kadar yang segera bagi membina flyover ataupun jalan raya bertingkat di Bulatan Leman
di bandar Pasir Mas bagi laluan Pasir Mas dan Tanah Merah. Itu harapan saya. Rakyat Pasir Mas terpaksa berhadapan dengan isu ini setiap hari, apatah lagi di musim perayaan. Terima kasih yang dipertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.